Ini adalah rakaman dashcam aksi kejar mengejar pihak polis dengan kereta Wira Kuning yang didakwa perompak. Apa kesudahan dan apa yang berlaku sebenarnya? Terdahulu polis menahan 3 lelaki selepas dipercayai terlibat dalam kejadian memecah masuk sebuah tadika di Taman Hud, Sungai Siput. Susulan itu, video kejadian berkenaan telah tular di media sosial dengan memaparkan kenderaan polis mengejar suspek yang menaiki kereta jenis Proton Wira berwarna kuning. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintenden Muhammad Kaizam Ahmad Shahabuddin, pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berkaitan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan pada pukul 3 pagi di kawasan itu. Bertindak atas maklumat itu, polis ke lokasi kejadian dan menjumpai kereta tersebut sebelum mengarahkan pemandu berhenti untuk pemeriksaan. Bagaimanapun, pemandu enggan berhenti dan memaksa polis mengejar sejauh 4 kilometer sebelum berjaya menahan kereta itu di Taman Tun Sambantan. Pemeriksaan dalam kenderaan tersebut menemui barang-barang elektrik dan peralatan disyaki digunakan dalam kejadian pecah tadika, katanya menurut sumber media. Dakwanya lagi, pemeriksaan rekod mendapati ketiga-tiga suspek mempunyai sabit kesalahan lampau berkait kes jenayah dan dadah selain ujian dadah yang positif pada suspek. Wanita dakwa bibik pukul dan mengasari bayinya dan kejadian itu dikatakan telah dirakam secara tersembunyi. Persoalannya, apa sebenarnya yang berlaku? Sebelum ini, situasi membabitkan seorang budak lelaki yang disyaki telah didera dua wanita, dan seorang daripada suspek dipercayai ibu kandungnya baru sahaja mereda. Bagaimanapun, seorang ibu pula mendakwa pengasuhnya telah kantoi mendera anaknya. Kejadian dipercayai berlaku di sebuah rumah di Eko Majestic, Semenyih, Selangor. Kejadian berkenaan juga telah berjaya dirakam oleh kamera litar tertutup, CCTV, yang dipasang di dalam bilik rumah itu. Pengasuh itu dilihat dalam video tular tersebut, sedang bersama anak wanita itu yang berusia 2 bulan di dalam bilik tidur dan ia telah dikongsikan di media sosial. Pengasuh itu juga yang dipanggil Bibik J dan berasal dari Indonesia itu didakwa mula mengasari anak kedua Amira kerana tidak mahu tidur. Dakwanya lagi, luluh hati bila cek, periksa rakaman CCTV dengan muka tak puas hati pengasuh. Pada waktu kejadian, saya berada di luar bilik memberi anak sulung makan dan kebetulan bayi saya menangis. Jadi saya minta Bibik, pengasuh, dodoikan sementara. Tak sampai 10 minit dia tidurkan anak saya, dia terus angkat dan boleh dengar dia pukul dengan kuat dan hayun laju-laju. Bila saya masuk bilik Bibik terus berlakon kononnya nak pujuk anak saya, menurut Amira lagi, dia sudah pun memecat dan menghalau pengasuh itu dari rumahnya dan menggesa wanita lain di luar sana supaya tidak mengupah pengasuh tersebut.
dulu iya. Iya, dia mau buka iya. Kedai makan Melayu dibanjiri pelanggan Cina. Pemuda Cina ini seakan kagum lihat pasangan suami isteri begitu fasih berbahasa Cina sambil berniaga nasi ayam klepot. Apa cerita sebenarnya? Tular baru-baru ini satu rakaman video, selepas bercakap dengan seorang lelaki Cina, sepasang suami isteri di Bandar Sri Petaling yang berniaga nasi ayam klepot telah mendapat perhatian ramai. Dapat dilihat, pasangan suami isteri itu sedang mengusahakan nasi ayam klepot dalam video yang dikongsikan hasil rakaman dari pemuda itu ketika dia ke restoran tersebut. Lebih mengagumkan lagi, semasa pasangan itu melayani pelanggan mereka yang kebanyakannya berbangsa Cina, dapat dilihat kebolehan mereka berbahasa Cina dengan begitu fasih telah mencuri perhatian pemuda Cina itu. Selain itu, dikatakan bahawa pasangan itu baru sahaja berpindah ke restoran itu tapi sebenarnya telah mempunyai sejarah operasi yang panjang di tempat sebelumnya. Didakwa juga, bukan sahaja layanan yang mesra, masakannya juga sangat sedap dengan harga yang berpatutan. 擺你係咩茶室啊？好茶好茶。好茶室。 Good tea à, good tea restaurant à. Tôi đây có đồ gia ba liền. Tôi đây có lông có cái gì thế? Tôi lấy đồ. 你咁大膽啊，去嚟咗個鋪頭開嘅？咁大膽嘅？ Ôi tài tắm đi mà. Ôi sạch lịch gì vậy? Hả mấy? 實力而為。 À, biết có ngô cái gì đâu cô? Ngô. Bác biết có xin. Ngô bác có thịt ngon. Nhất đấy hả? 老細呢個鴨煲雞棚你學即係學先嘅。我哋先嘅，你先。太太嚟嘅，哦，你太太。啊啱。你夠期啦？交佢10年。 10年。啊，呢個又係頭手，我又交佢10年。我一第一鬼嗰個冷煲仔嘅，咁樣子曉熱冇？我哋係熱係熱，只不過慣咗㗎啦。慣咗。哦。你廣東話邊度學㗎？都喺呢度學㗎啦。大城堡啊？啊，大城堡學。大城堡呢度學㗎？啊，我係馬來人我知道你係買人。嘅，大城堡學到嘅。你學咗幾耐至學得到？我哋學咗15年。學咗10年。啱。依家咩都可以講。啊？依家咩都可以講。啊，依家咩都可以。我從啊，即係話你個正式我自己做就40年。正式做40年。啊啱，40。舊擺係幫手啦。啊啱。睇我嘢，學嘅啊！因為呢個馬來人咧冇人做嘛，冇人做啊！所以我哋馬來人淨係一個人做咯。哦。冇。大嘢冇係咪？到呢個廣東話，呢度啦，大城堡啊。大城堡呢度學到大城堡學到嘅。舊擺喺邊度做？好茶好茶，啲好啲茶啊！搬嚟呢度幾多年？搬咗你呢度2個幾月啫。 2個幾月。啊，喺嗰度做28年。哦。Thank you 靚仔，thank you so much 啊！ Kami punya 2 gaji, ya kau kami. Okey. Kalau punya 3 gaji, nak kau kami, ya kau kami. 5 hari. Bawah, jangan sibuk yang kecil gitu. Tak boleh sibuk dia. Barang dia apa pun belum jalan. Payah lu tak jauh deh, mau kami sok nanti. Siap, siap, siap. Okey. Halo ya. Mari kita tanya nih, woi. Mau kami, siap. Hey. Mỗi hầm đi, mỗi hầm đi, thì cái bao đã săn bay qua rồi. Thấy đâu không? 老細招牌阿乜係你嘅名啊？ Awak main lama? Iya saya. Oh. Ini satu kecil mau. Mà có Coca-Cola, cái bạch san. Đây, anh đi OK, thank you.冇事。Dạ con cây phần cho cô hoài. Thầy biết. Không mua cho lại xài cho. Hầm lần không mua咗啊？冇咗。ấy á. Thôi á, cà cái gì á, cà phần đó. Đấy. Chắc bên hơi khăn á, cà sọ tôm cà hoang. Ok. Long chiều ý ngọc cái phần cho cô xài hả? Nè. Hai lên xin mua, xin mua. Một cái cây xin mua, một cái hai lên xin mua. Một cái thủy sâm, một cái đậu phụ. 一個馬六甲，一個老黃瓜，米飯，菜咧冇，有玻璃生菜、芥蘭、菜心，冇咗油嘛，一個玻璃生啊，OK，所以我就話咧。Jasad Ustaz Idris, salah seorang mangsa tragedi pesawat terhempas di Elmina didakwa sempurna dan rambut pun tidak terbakar. Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Menurut laporan,
Jasad salah seorang mangsa nahas pesawat ringan di Elmina baru-baru ini berada dalam keadaan baik sekaligus memudahkan keluarga mangsa untuk mengenal pasti mayatnya. Berdasarkan laporan media, Idris Abdul Talib Ramali yang turut berada di dalam pesawat Backcraft 390 Premier 1, hanya bajunya terbakar manakala singlet dan seluarnya masih ada pada badan, di samping itu badannya juga tidak terjejas teruk. Jenazah Idris disahkan sendiri oleh salah seorang ahli keluarga selepas melihat susuk tubuh dan pakaian yang tinggal di badannya, menurut abang ipar mangsa, Ahmad Faris Ahmad Rusli. Katanya abang ipar mangsa, adik saya memaklumkan, dia melihat keadaan jenazah masih lagi sempurna dengan hanya patah bahagian kaki dan kecederaan di punggung. Baju singlet yang dipakai mangsa masih menekap pada badan, hanya kemeja yang terbakar. Malah kemeja masih ada pada bahagian tangan, begitu juga seluar yang dipakai arwah. Selain itu, isteri mangsa memberitahu abangnya bahawa rambut si mati masih elok dan hanya terjejas sedikit-sedikit. Di sisi lain, Idris Abdul Talib juga dikenali sebagai Ustaz Idris, diakui merupakan penghafaz Al-Quran. Katanya abang ipar mangsa lagi, menurut sumber media, kita dapat dia sempurna, dari hujung rambut sampai ke kaki, lengkap, badannya. Rambut dia juga tidak terbakar, saya sendiri pegang. Dia golongan yang dipelihara oleh Allah. Tambahnya, mangsa juga seorang yang baik, mudah didekati, dan hanya bercakap isu yang mustahak sahaja. Sangat kena patah. Kalau lembut, bijak dia orang. Jadi kita duduk mana daripada semasa ke semasa pun kena baik lah. Kena baik. Kita dakwah. Kita dakwah. Jangan kita orang kekerasan kepada kita, kepalan kekerasan. Kita lembut. Tunggu tarik. Ini hati. Kena umur sedikit lah, maknanya ada bulak nanti lagi. Betul, kena inti hati dia. Minta doa kepada Allah. Kita ni, kita gambar lah kita Ustaz. Fikir 3-4. Pernah tak kita orang marah, kita doa ke orang? Pernah tak? Malam-malam doa. Jangan kat sana, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, apa yang dia, ya Allah. Dia tak tahu. Dia melakukan semacam. Kita doa, beri daya pada dia. Ada? Tak ada. Banyak pada kita. Tak ada. Kita tengok Ustaz dia. Kita tengah masuk dalam meja mati. Dia gerakan dia apa? Adakah petanda? Liang lahat Kapten Syahrul, iaitu antara mangsa nahas pesawat di Elmina, kelihatan damai dihiasi warna seakan pelangi, dan penggali kubur juga dakwa ia kali pertama melihat perkara begitu walau hampir tiap minggu ada kematian. Apa yang sedang berlaku sebenarnya ni? Keadaan pusara Allahyarham Kapten Syahrul Kamal Roslan yang merupakan juru terbang pesawat kecil yang terhempas di Elmina, Shah Alam baru-baru ini telah mendapat perhatian umum. Liang lahat itu kelihatan dalam bentuk yang sangat baik dan begitu indah apabila ia nampak seakan warna pelangi, dan ini dapat diperhatikan melalui perkongsian video tersebut. Mazlan Salim, pemilik video dan penggali kubur di kawasan itu, mendakwa senario ini tidak pernah berlaku semasa dia sepanjang bertanggungjawab menguruskan liang lahat seseorang di situ. Liang lahat itu juga berwarna seakan keemasan dan berlapis-lapis sehingga ke permukaan bawah di mana boleh dilihat dalam video berkenaan. Tanah juga berada dalam keadaan yang sangat baik dan seperti mesra menyambut kehadiran seseorang yang berhikmat tetapi meninggal dunia dalam menjalankan tugas. Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Klang Gate, Hulu Klang. Semoga roh Allahyarham Kapten Syahrul Kamal dan semua mangsa yang lain berada dalam rahmat Allah. Hari ni hari Ahad, dah masuk hari ketiga dah. Jenazah yang ditunggu-tunggu, Kapten kapal terbang Elmina tu tak kunjung tiba lagi. So, kemungkinan, insyaAllah katanya selepas Zuhur atau Asar hari ni, Ahad. Kebetulan hari ni ada satu lagi kematian. So, seawal 7 pagi tadi kita dah punch card kat sini. So, bagi yang teruja dengan keindahan
pelangi. Ni kita tengok, kita saksikan. Ataupun nak ni pandangan daripada dalam. Ni pandangan dari dalam lubang kubur dia. Dia memang berlapis-lapis macam ni merah, agak coklat sikit, merah, hitam, ni agak kekuningan, sini ada hijau-hijau sikit dan membawa ke kuning. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 warna, 8 warna yang berbeza. Bagi yang teruja nak tengok, kami buat ni gambaran dekat. Inilah lubang kubur jenazah Kapten kapal terbang Elmina tu. Luas, memang luas dan lebar. Cantik kan? Seolah-olah warna pelangi ni. Macam warna pelangi. Okey. Kita tunggu jenazah dia. Mungkin selepas zuhur atau sebelum asar katanya hari ni. InsyaAllah, insyaAllah. Pengundi dia akan tiba petang ni. Masya Allah, saya dapat satu video yang tunjuk tentang kubur salah seorang daripada pilot mangsa nak nahas kapal terbang baru-baru ni. Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, mudah-mudahan dia merupakan salah satu daripada tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda kebaikan kepada si mati. Allahumma salli Muhammad. Allah boleh bagi sebarang tanda supaya manusia yang hidup boleh mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang berlaku. Bahkan subhanallah, bila seorang itu meninggal dalam keadaan dia, Allahumma salli alaihi Muhammad, terbakar, itu juga merupakan salah satu syahid akhirat. Bila sebut syahid akhirat ni, dia Allahumma salli alaihi Muhammad, mudah-mudahan akan dikurniakan oleh Allah kebaikan-kebaikan, Allahumma salli alaihi Muhammad, nanti ketika di alam barzah dan juga di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita seluruhnya dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang kita saksikan. Allahu a'lam. Ini adalah rakaman sebenar gadis terperanjat namun telah beranikan diri tegur sosok sedang mengesot di tengah jalan jam 3 pagi masa nak balik rumah. Apa sebenarnya yang berlaku? Siapa yang tidak terkejut apabila tiba-tiba terpandang sosok yang mencurigakan di tengah jalan pada tengah malam dalam suasana yang sunyi? Dan seakan tidak percaya apabila seorang wanita baru-baru ini telah berkongsi video seorang nenek sedang mengesot di tengah jalan pada pukul 3 pagi. Dikatakan wanita berkenaan yang hanya dikenali sebagai Sarah sedang dalam perjalanan pulang ke rumah di kawasan Taiping, Perak ketika itu. Luahnya, pukul 3 pagi. Tiba-tiba nampak something mencurigakan, aku ingatkan hantu tak ada kepala, jadi tarik nafas panjang sekejap. Kemudian aku perasan seorang makcik ni. Aku berhenti tanya nak ke mana, rumah di mana aku nak hantar balik sebab memang tak ada sesiapa di jalan pada waktu tu. Yang lagi pelik, bila nenek itu juga mengatakan mahu ke pasar untuk membeli ikan dan disebabkan itu ia membuatkan wanita tersebut agak terkejut. Sarah yang kehairanan akan hal yang sedang berlaku turut mendakwa,
Mungkin sebenarnya nenek ini telah melarikan diri dari rumah jagaan warga emas sekitar kawasan itu. Susulan itu, Sarah cuba memujuk untuk membawa nenek berkenaan pulang ke rumah orang tua di situ kembali, memandangkan dia tidak tahan melihat nenek berkenaan dalam keadaan sedemikian. Macam nak gimana? Nak balik rumah? Nak balik rumah? Dari mana? Daripada Taipei. Macam gimana seorang ni tengah jalan bahaya lah. Ha? Awak rasa makcik kenapa? Bahaya makcik pukul 3 pagi dah. Jomlah kami hantar balik situ nak? Nak balik mana? Ha? Bahaya makcik. Hantar makcik balik sana lah. Tak jauh pun, situ je. Bukan makcik bahaya. Orang bawa kereta jalan laju-laju orang tak nampak. Kat tu sudah lah aku hantar. Tak payah hantar ke rumah. Ni aku kan ada duit sekolah. Tak apa, kami ada duit. Ada ikan satu Tupperware habis. Balik dulu. Esok kita cari ikan. Yang ni kita balik dulu boleh? Aja tunggu sini sekejap boleh? Lagi mana? Tunggu sekejap lah. Sekejap je saya main balik. Tahu? Kaitan makcik semalam tu, ramai yang cakap kenapa berhenti sebab takut orang sambung kan. Sebenarnya saya tak terfikir pun benda tu. Sebab saya terkejut. Saya ni hantu. Masa saya nak turun, saya pun was-was. Saya macam betul ke nak turun ni, betul ke nak turun. Tapi saya turun jugalah memandangkan tak ada siapa dekat situ kan. Lepas saya turun tu, saya tanyalah makcik tu nak ke mana apa semua. Lepas saya sembang-sembang tu, saya rasa makcik ni macam nyanyuk lah, tak betul kan. Sebab saya tanya lain, dia jawab lain. Lepas tu saya pun macam pukul 3 pagi kan orang tak ada. Takkanlah saya nak dia seorang-seorang kat situ kan. Lepas tu saya tahu kat situ ada rumah orang tua. Saya syak memang dia lari daripada situ. Saya pun tak salahkan penjaga tu. Sebab makcik ni boleh buka pintu sendiri. Pintu tu dah berkunci. Jadi saya pergi rumah orang tua-tua tu. Saya cakap ada orang keluar. Lepas tu pihak diorang pun datang cek. Betul memang di situ lah. So saya memang tak salahkan penjaga tu. Sebab yelah makcik tu masih boleh bergerak. Sebab benda pun jadi pukul 3 pagi kan. Mungkin masa tu diorang pun dah tidur. Sebab masa saya pergi pun penghuni lain semua dah tidur. Yang ada dekat luar tu. So makcik ni keluar tanpa orang cakap pengetahuan orang lah. Dia buka sendiri pintu dia sendiri yang bagi esok keluar. Cuma yang saya terkilan tu, masa saya ada dengan makcik tu dekat tengah-tengah jalan tu, ada kereta lalu dalam 2 biji macam tu lah. Tapi diorang tak berhenti, diorang belah macam tu je. Sebab saya panggil diorang, saya lambat tapi diorang tu tak peduli. Tapi saya macam, tak apalah mungkin dia pun takut kan, takut benda yang tak ada kan. So makcik tu pun dah selamat kembali ke rumah orang tu. Dah tak ada apa-apa, cederaan pun tak ada apa. Cuma ada yang cakap tak takut. Jujur saya takut. Saya pun takut 3-4 kali saya tengok kat TikTok tu betul ke? Betul ke tu orang? Cuma saya cakap macam tu, tak apalah nak jadi apa jadilah kan. Tuhan ada, je lah. So semua pun dah selamat. Ah Long didakwa telah silap rumah simbah cat merah. Tak pasal-pasal wanita ini merana kerana habis rosak kereta dan rumahnya. Apa sebenarnya yang berlaku? Seorang wanita baru-baru ini mengalami detik mencemaskan apabila cat merah telah disimbahkan pada rumahnya di Semenyih, Hulu Langat, Selangor. Didakwa perbuatan itu angkara kerja Ah Long atau pemungut hutang. Mangsa yang dikenali sebagai Rozana menyatakan dalam satu catatan media sosial bahawa orang yang bertanggungjawab turut menghantar nota ugutan kepadanya. Perbuatan itu dikatakan sebenarnya ditujukan kepada pemilik rumah terdahulu yang mungkin telah berhutang wang dengan pihak terbabit. Luahnya juga, kejadian ini baru pertama kali kami alami, hampir tidak bernafas dibuatnya. Kami baru sahaja berpindah pada Mei lalu kepada orang yang melakukan perbuatan ini. Saya ingin memaklumkan bahawa kamu tersalah orang sebab orang yang kamu cari itu adalah bekas penyewa rumah ini, katanya. Apa yang lebih menakutkan ialah pengutip hutang didakwa secara terang-terangan mengugut untuk membakar rumah dalam catatan nota yang ditinggalkan sekiranya pemilik rumah gagal membayar baki jumlah tersebut. Video yang disiarkan juga menunjukkan bahawa beberapa tempat rumah, termasuk dinding, pagar, lantai
dan belakang kereta wanita itu turut disimbah cat. Rozanah juga dipercayai telah melaporkan kejadian itu kepada polis. Dulu, aku pernah bekerja sebagai kolektor, geng. Kolektor apa tau? Kolektor hutang. Dalam arti kata lain, pemungut hutang. Aku kerja dengan Along. Bukan A-L-O-I-N-G. Along. Bukan. Senang cerita, Ceti harap lah. Kisah kawan aku. Dia pinjam Ceti. Dia pinjam Along. Ada satu hari tu, geng. Aku tengah lepak minum, geng. Dekat satu kedai ni. Lepas tu, ada seorang kawan aku ni. Dia datang ke aku. Brown, aku nak minta tolong kau lah, Brown. Aku tanya dia, kau nak minta tolong apa? Abang aku ni, dia pinjam Along. Hari-hari, Along tu datang rumah, kacau mak ayah aku. Ikut mak ayah aku. Aku pun cakap lah dengan dia, asal kau tak pergi report polis je? Dia pun cakap, mana aku nak pergi report polis, Brown? Along tu ugut aku. Kalau aku pergi buat report, nanti dia nak apa-apakan keluarga aku. Nak apa-apakan mak ayah aku. Aku takut lah, Brown. Lepas tu aku pun tanya dia, sekarang ni abang kau kat mana? Abang aku tak balik rumah, Brown. Abang aku pun takut nak balik rumah. Sebab dia pinjam dengan Along tu. Along tu ugut dia macam-macam. Pun tanya adik kawan aku tu, Along tu ugut kau macam mana? Dia pun cakap, Along tu nak sibah cat lah, nak kunci rumah aku lah, pecahkan cermin kereta lah. Aku takut, Brown. Aku pun cakap, kau pinjam dengan Along mana? Kawasan mana? Lepas tu dia pun cerita. Lepas tu aku pun cakap dengan dia, apa? Jom kau bawa aku kat mana tempat dia kau pinjam duit tu. Diorang pun terus bergerak, geng. Pergi ke tempat yang dia pinjam duit tu. Along tu lah. Sampai saja aku kat tempat tu, geng, terkejut aku, geng. Rupa-rupa je, geng, dia pinjam dengan kawan aku. Kawan aku tu Cina. Dia ni memang buka company yang membeli lesen ni. So aku pun naik ke atas. Sebab masa tu office dia tu rumah kedai. Aku pun pergi lagi jumpa kawan aku ni. Lepas tu aku pun tanya, Brown, apa khabar? Pasal you mana sini? You mau pinjam wang ke? Dia tanya dengan aku, kawan aku tu lah, yang Ceti tu. Aku pun cakap dengan dia, tak adalah, bro, bukan mau pinjam wang. Tapi kau mau tanya dulu lah, bro. Kau punya kawan dia pinjam sama lu lah. Tapi kenapa lu hantar budak sampai mau gegar dia punya family? Dia pun cakap macam ni kat aku, Ayah Brown, dia sudah lama tak bayar sama saya. Dia bikin bisnes mah, dia mesti mau untung. You punya kawan siapa? Tanya macam tu. Aku sebutlah nama kawan aku tu. Tapi aku tak boleh lah bagi tu dekat dalam ni, dalam cerita aku ni. Aku pun tanya dia, bro, apa awak punya kawan pinjam sama lu? Dia pun check lah senarai nama tu. Dia pun cakap macam ni, dia pinjam sama awak 2,000, bro. Tapi dia sudah lama tak bayar sama awak. Dia punya bunga sudah mau dekat 10,000 tau. Lepas tu aku pun tanya dia, sekarang ni, bro, awak punya kawan sudah bayar sama you berapa? Total berapa? Pun check lah list dia. Dia pun cakap dengan aku, sudah bayar dekat 4,000 lah. Itu macam aku cakap dengan dia, sudah bayar sama you 4,000 mah, apa lagi dia hutang sama you? Dah settle sajalah. Lepas tu kawan aku tu pun cakap macam ni, yang Ceti tu, mana boleh itu macam, Brown. Kau bikin bisnes, Brown, mesti mau untung mah. Punya kawan yang susah pun bayar. Dia suka lari-lari, buat telefon pun tak angkat mah. Punya game tercun, yang susah loh. Lepas tu aku pun call lah kawan aku tu, geng. Aku suruh dia datang menghadap. Tak sampai sejam macam tu, geng, dia pun sampai. Muka dia memang cuak gila, geng. Takut. Aku cakap dengan dia, sekarang ni kau jumpa kawan aku ni, kau ceritakan masalah kau kat dia. InsyaAllah kau cerita direct dengan dia. Kalau kau jujur dengan dia, benda boleh settle baik. Lepas ni kau tak payah lari-lari lagi dah. Aku pun sembang lah dengan kawan aku ni, yang Ceti ni. So kawan aku ni pun cakap macam ni, okey lah boy, kau kena settle sama you. Sebab kau fikir Brown saja. Kalau tak ada fikir Brown kau mesti cari lu punya. Lu sudah pinjam sama awak, punya bunga pun sudah banyak, lagi you mau lari Aku cakap dengan kawan aku yang Ceti tu, dah lah tu, apa yang panjang-panjang cerita, kena settle. Lepas tu kawan aku tu pun belah. Sebelum aku nak gerak tu, geng, gerak balik, kawan aku yang Ceti ni, dia ajak aku sembang dengan dia. Dia pun tanya aku, Brown, gua mau tanya sama you sekarang you apa bikin malam you kerja apa? Dia tanya aku Lepas tu aku pun jawab dengan dia, kesel lah, bro, gua bukan senang macam you pagi gua jual tiket pas alam gua tak ada bikin apa. Misal, dia macam lah, bro, lu pernah cakap Cina gua ingat gua mulu kerja sama gua macam okey Lepas tu aku pun cakap dengan dia, aku tak minat kerja Along ni, kutip-kutip hutang ni, sebabnya risiko, geng. Aku akan ramai musuh kalau aku terima kerja kawan aku ni, kalau kita hutang. Lepas tu kawan aku yang Ceti tu pun cakap macam ni, gua bagi lu masa lah lu fikir, bagi masa lu 2 hari untuk lu fikir, gua bagi gaji bayar dengan lu, ada commission, ada allowance lagi, lu punya tempat tinggal gua kasih cun-cun yang set kasih you. Lepas tu aku pun balik, geng. Bila dekat rumah, aku pun fikirlah, offer yang dia bagi kat aku tu memang tinggi, geng. Memang mewah hidup aku kalau aku terima kerja dengan dia. So lusa tu, geng, aku pun
pun kontak lah kawan aku ni yang ceti ni. Lepas tu aku pun cakap, tak ada lah, awak ingat awak pun jumpa lu ada office kan? Apa? Nanti tengah hari awak sampai. Tengah hari tu geng, aku pun pergi lah dekat office dia. So aku pun tanya dia, bro, itu hari lu ada offer awak kerja sama lu kan? Awak ingat mau kerja lah? Aku pun tanya aku, lu betul mau kerja? Aku pun cakap lah, betul lah, awak mau kerja mah. Lepas tu geng, aku tanya aku, kalau lu betul mau kerja, usah lu mari kerja sama awak. Pas lu habis jual tiket pas, lu mari cari awak. Tak kerja lusa. Lepas tu geng, lusa tu pun start kerja. Hari pertama aku bekerja geng, dia suruh aku pergi collect duit dekat satu tempat geng. Kat situ ada satu deret kedai. Ada 7 biji kedai masa tu kat situ. Yang berniaga kat situ semuanya orang Melayu. Sampai je kat tempat tu geng, aku pun mulakanlah kerja aku. Masa aku pergi collect hutang tu, nak pergi collect hutang tu, kawan aku yang ceti ni dah hantar seorang kawan dia, teman aku ni, pantau aku buat kerja. Kat situ ada 7 kedai geng. Tapi yang pinjam duit dengan kawan aku ni ada 3 kedai sahaja. Sehari pertama aku kerja tu geng, aku pergi kutuk hutang kat kedai yang pertama tu. Aku rasa kesian geng. Tapi geng, masa aku minta hutang dekat pakcik tu, aku cakap baik-baik dengan dia. Aku perkenalkan diri aku. Aku ni siapa? Aku pun cakap lah, yang aku ni sebagai pemungut hutang. Aku kerja dengan kawan aku Cina tu lah. Aku pun tanya dia, Cik, pakcik pinjam berapa pakcik? Saya pinjam RM3,000 je. Tapi sekarang ni pakcik dah bayar berapa? Saya ingatlah nak. Sebab pakcik dah bayar dekat RM3,000 dah. Tapi ada interestnya nak. Aku pun cakap dengan dia, pakcik jangan lama bayar tu pakcik. Kalau pakcik lama bayar, nanti bunga naik. Pakcik yang susah nanti. Tapi geng, masa tu geng, aku kesian tengok muka pakcik tu. Kedai dia tak ramai orang pun geng. Tapi macam mana dia nak bayar? Lepas tu geng, aku pun belah daripada kedai pakcik tu. Aku pun pergilah kedai yang kedua. Selang 2 kedai masa tu. Masa tu geng, ada seorang awek geng. Awek ni, dia kerja dengan bapak dia. Aku pun perkenalkan diri aku siapa. Aku pun tanya awek tu, saya nak tanya, awak pinjam berapa? Awak pinjam untuk apa ya? Lepas tu geng, awek tu dengan muka cuak dia pun jawab, saya pinjam RM5,000. Saya pinjam ni untuk adik saya. Adik saya ni dia belajar dekat universiti. So dia banyak perlu pakai duit. Kita orang ni baru start berniaga bang, tak ada duit sangat. Dengan cara pinjam alung ni lah, ceti ni dapat masukkan adik saya ni belajar. Bukan orang senang bang. Dengan pinjam alung ni saja dapat duit cepat. Aku tengok muka awek tu geng, kesian gila geng. Aku rasa bersalah geng masa tu. Sebabnya geng, yang pinjam alung ni majoritinya adalah orang Melayu geng. Aku pesan kat awek tu, lepas ni habis semua hutang ni, jangan pinjam lagi tau. Susah macam mana pun jangan pinjam lagi. So awek tu pun tunduk lah geng. Pun faham lah apa yang aku cakap kat dia. Mungkin dia rasa malu kot. Lepas tu geng, aku pun pergilah collect dekat kedai yang ketiga. Kedai yang paling hujung sekali di antara 7 kedai tu. Ada seorang makcik dekat kedai tu geng. Makcik tu badannya besar. Aku pun perkenalkan diri aku, yang aku ni sebagai pemungut hutang. Aku pun datang dengan makcik tu. Aku pun cakap dekat makcik tu, Assalamualaikum makcik, saya datang ni ada hajat. Saya datang nak minta duit, nak collect hutang. Lepas tu makcik tu pun cakap macam ni kat aku, Dek, minta maaf dek, minggu ni makcik tak dapat bayar. Makcik ni baru balik pada hospital, baru je 2 hari berniaga. So tak ada duit dek. Makcik ni kencing manis, ada darah tinggi, ada diabetes lagi. Macam mana makcik nak bayar dek? Makcik baru berniaga 2 hari, memang tak ada duit. Aku pun call lah kawan aku yang ceti ni, bos aku ni. Lepas tu bos aku cakap apa? Tak nak dengar alasan apa pun. Dia tahu orang tu tetap kena bayar. Pinjam mesti tahu bayar. Aku tak tahu nak bagi alasan apa dekat kawan aku ni, dekat bos aku ni. Sekesian geng, kesian kat makcik tu dengan keadaan dia macam tu, dengan kedai dia pun tak ramai orang. Memang kesian gila geng. Lepas tu aku pun baliklah office, jumpa kawan aku yang ceti ni. Aku pun terangkan lah siapa yang bayar, siapa yang tak dapat bayar untuk hari ni, untuk minggu ni. Dia pun pesan kat aku, Brown, lu jangan kasih muka ni orang. Bilang mau pinjam macam-macam janji, tapi bila jam mau bayar, banyak-banyak alasan tu. Tak mau dengar ni barang. Sudah biasa ni barang. Faham? Aku dah kerja dengan kawan aku ni dah ceti dah 6 hari geng. Aku pun cakap dengan kawan aku ni, bro, gua rasa aku tak boleh kerja sama lu lah bro. Wah, tak sampai hati lah bro. Kau banyak kesian tau bro. Yang pinjam sama lu semua bro, semua orang punya bangsa tau bro. Bangsa Melayu bro. Wah, banyak malu lah bro. Gua rasa ini kerja tak sesuai sama wah lah bro. Lepas tu aku pun cakap lah kat kawan aku ni, wah takkan misal punya bro, ini kerja tak sesuai sama wah. Biar apa orang nakal lah, wah mau cek kerja yang bagus, yang baik, yang halal tau bro. Lepas tu kawan aku tu macam marah lah. Dia tak bagi aku berhenti, tapi aku kena berhenti geng. Sebabnya geng, aku rasa bersalah sangat-sangat. Setiap kali aku pergi minta hutang, aku mesti teringat muka mak ayahku. Sebab apa tu geng, majoriti yang pinjam dengan kawan aku ni, yang pinjam alung ni, semuanya harga emas geng. Orang dah berumur, dah sebaya mak ayah aku dah geng. Aku ni geng, walaupun aku nakal, aku masih ada perasaan belas kasihan.
Sebelum aku gerak tu geng, hari terakhir aku kerja sebagai pemungut hutang tu, aku pun cakap dekat kawan aku ni, bro, Wah betul-betul minta maaf. Wah tahu lu marah sama Wah, tapi ni kerja Wah memang tak boleh bikin aja. Dia pun bagilah gaji yang 6 hari aku bekerja tu, tak banyak mana pun, cukup lah nak beli barang-barang dapur, nak makan. Walaupun geng, aku berhenti dengan dia, aku dah tak kerja dengan dia, sampai ke hari ni geng, aku masih lagi berkawan dengan dia. Dan kawan aku tu, dan chatty tu, masih lagi buat chatty geng, lagi orang pinjam duit. So geng, simpulan cerita aku ni, kau susah macam mana sekalipun, jangan sesekali kau pinjam dengan Ahlong ni. Sebab apa tau geng? Sebab interest dia tinggi geng. Orang ni memang boleh bagi berapa yang kau nak pinjam, tapi soalannya sekarang ni, korang boleh bayar ke tidak? Korang kena fikir baik-baik sebelum nak ada urusan nak pinjam duit dengan dorang ni. Dorang ni bukan biasa-biasa geng.